bangkitkan berkenaan dengan tanggungjawab kebajikan kerajaan apabila SSPA ini dilaksanakan bagi membantu penjawat-penjawat awam yang mereka daripada grade 19 semenjak 18 ke 11 ke 18 ini telah dijumutkan dan naik kepada grade 19. Jadi saya minta mereka ini yang melihat kepada kenaikan tangga gaji ini, ada yang terkesan sedikit sebanyak dan kerajaan menumpukan kebajikan kepada mereka apabila mereka semasa bekerja sehingga bersara kelak. Itu yang saya bangkitkan dan saya harap dengan pelaksanaan sistem SSPA ini, kerajaan akan sekaligus akan meningkatkan perkhidmatan awam, tidak menjejaskan potensi perkhidmatan awam dalam menarik bakat-bakat berprestasi tinggi. Jadi itu yang pertama saya sentuh. Yang keduanya berkenaan dengan perkara-perkara yang memberi lopang yang lemah kepada ASPA ini. Tidak memberi masa yang cukup untuk persediaan. Satu kajian yang dilaksanakan di UK pada 2006 menunjukkan kegagalan prestasi yang berlaku, wujud masalah dalam kepimpinan organisasi. Jika ini berlaku, ia secara tidak langsung memberi kesan kepada para penjawat awam. Ini yang saya sebut tadi. Jadi dalam sistem SSPA ini, jika mahu dilaksanakan memerlukan perancangan yang teliti dan persediaan yang mencukupi. Saya harap perkara ini tidak berlaku kepada SSPA dan saya nampak memang ada perkara ini yang masa tidak mencukupi untuk mereka membuat libat urus dan kajian dalam semua sudut kepada cadangan gaji SSPA dan ada peringkat human resource ataupun peringkat ini belum lagi mendapat gambaran secara terperinci bagaimana nak laksanakan sistem saraan perkhidmatan awam yang baru ini, kerana mereka tidak ada lagi kaedah-kaedah yang telah ditetapkan bagaimana sistem ini dilaksanakan seperti mana SSM. Bila kita telefon tanya human resource ataupun sumber manusia di kementerian-kementerian, mereka menjawab kami tunggu daripada arahan dan juga dapatan yang telah dibuat oleh pihak KPPA ataupun perintah awam untuk mereka perincikan bagaimana nak laksanakan SSPA ini. Itu perkara-perkara yang kita harap kerajaan dapat memberi pelaksanaan dan juga tumpuan fokus kepada pelaksanaan SSPA ini. Sebab golongan inilah golongan yang dijumutkan ataupun dimansuhkan jawatan 11 ke 18 inilah yang terkesan banyak. Golongan atasan tak masalah sangat, gaji besar, segala kebajikan, insurans semua mendapat coverage daripada institusi insurans yang telah diinsurkan oleh pihak kerajaan dan juga diri sendiri. Oleh sebab itu kita harap risiko kewujudan ketidaksamarataan antara golongan pekerja SSPA dan juga SSM. Selain itu saya juga khawatir bakal berlaku ketidaksamarataan antara golongan penjawat awam SSPA dan juga SSM. Dengan dasar baharu ini jelas golongan penjawat awam SSPA akan diberi lebih banyak perhatian dari peningkatan prestasi. Dari segi peningkatan prestasi, mereka juga akan diberi banyak peluang di tempat kerja mereka. Tetapi bagaimana pula nasib para penjawat awam dari SSM yang tidak menandatangani untuk dipindahkan daripada SSM ke SSPA? Inilah persoalan yang kita harap supaya mereka ini tidak dianaktirikan. Ini jelas menunjukkan kerajaan juga gagal, cakna dan tidak inklusif dalam dasar ini. Ini juga jelas menunjukkan sistem ini diperkenalkan secara tergesa-gesa tanpa perancangan yang teliti seperti mana yang saya sebut tadi. HR pun tak ada nak satu dia panggil tata urus yang terperinci berkenaan dengan SSPA sehingga mereka mendapat penjelasan ataupun mendapat sirkular daripada KPPA. Oleh sebab itu tiada perancangan untuk membantu penjawat awam meningkatkan prestasi. Dalam SSPA ini saya nampak tidak ada satu perancangan bagaimana nak meningkatkan prestasi kualiti pegawai dan juga kumpulan sokongan ini.